Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Boleh dengar suara Cik Syazwan. Jadi saya tengokkan Kanada ni. So ada siapa-siapa yang nak fokus pun boleh beritahu. Kalau ada yang terlost nak tanya di mana silap tuan-tuan pun boleh beritahu saya. Saya akan tengokkan. Okey. So suara boleh dengar, kalau boleh dengar balas dekat chat. Sebelum saya mulakan. Okey, so kita akan mula dengan apa sekarang ni? FCBO, Cik Roy. Tuan sekarang direct message dekat saya. Tuan dia message to everyone biar orang boleh tengok. Okey. So tadi ada soalan tanya. Fate. Ini bukan FCBO ke? Ya, ini FCBO. Saya memang trade 100% FCBO sekarang. Sebelum ni saya memang trader forex. Memang dah dekat 5 tahun dan saya ke FCBO. So kalau tuan-tuan keliru saya ni trade apa, saya trade FCBO tapi saya masih tak lupakan forex lah. Untuk sebagai ini adalah taman permainan saya untuk backtest, untuk training. Sebab kalau FCBO, kalau tuan-tuan train, kalau tuan-tuan training kat FCBO, tuan-tuan mungkin akan tak boleh survive lah, nak hidup. Sebab kalau tuan-tuan beginner, saya nasihatkan jangan main FCBO lagi, main lu forex. Kalau hukum hakam cakap haram ke apa ke, tuan gunakan forex ni sebagai untuk latihan, untuk training. Okay. Nanti ramai juga macam saya. Trade FCBO tapi ajar forex. Sebenarnya saya nak beritahu, sebenarnya forex ni ibu segala bagi saya lah. Tak tahulah orang lain. Forex ni ibu segala trading. Kalau tuan-tuan trade Bursa Malaysia, tuan-tuan trade apa tu global market, tuan-tuan trade FCBO ataupun mana je trading, forex ni umpama ibu. Sebab kalau tuan-tuan tak training dekat forex, tuan-tuan kemungkinan tuan-tuan takkan ada pengalaman yang tinggi untuk dalam dunia live market. Sebab tu saya cakap tuan-tuan sebelum masuk FCBO ataupun trading lain, pastikan tuan-tuan mahir dulu forex. Sebab apa? Forex dia punya market laju. So tuan-tuan untuk backtest tu tuan-tuan boleh tahu result dia yang cepat dan boleh tahu kenapa. Soal trading, trendline, Bollinger Band ke MA, moving average, semua tu sama je. Tak ada beza. Jangan keliru lah. Kadang orang cakap trendline ni lagi tepat, moving average ni lagi tepat. Sebenarnya itu semua sama je. Okay. Sebab tu saya lagi utamakan tuan-tuan kalau yang tak reti nak garis trendline, tak reti nak garis sub SNR, guna Bollinger Band. Kadang-kadang tuan-tuan garis tersilap, kadang nak garis kat sini, tiba nak garis sini ke, nak garis sini ke. Tuan-tuan ada keliru, mana satu yang break ni? Nak garis sini ke? Sebab tu saya cakap, kalau tuan-tuan nak garis ni kadang-kadang tepat tak tepat, gunakan je BBMA. Sebab BBMA ni tuan-tuan letak je moving average, dia akan kira sama juga macam trend line lepas. So dia adalah dynamic punya ni dynamic punya pergerakan tu. So tengok pergerakan langgar ni lepas ke tak lepas, dia support resistance benda ni. Okey, sama juga Bollinger Band. So Bollinger BBMA ni adalah untuk orang yang ragu-ragu nak garis trend line, nak ragu-ragu. So bagi saya jangan risau. Gunakan saja gunakan saja BBMA. Itu dah cukup lah. Tak perlu kalau tiba-tiba ada siapa-siapa tanya, cuba tengok kau punya trend line macam mana. Sekali salah garis orang cakap noob, abaikannya. Sebab tuan-tuan guna trader BBMA dan lagi tepat sebenarnya daripada garis-garis tu. Sebab kadang-kadang kalau kita silap garis pun kita dah ingat dia breakout, sebenarnya dia rejection, mungkin trend line yang atas ni ke. Itu yang buat silap. Okay. So pandang lebar mengenai BBMA. So saya perasan ada ramai trader-trader baru yang join dekat channel saya. So selamat datang dan tuan-tuan boleh sekejap saya terangkan dulu. Tuan-tuan boleh pergi ke Visual FX ni, tuan-tuan pergi kat video basic ni. Ini percuma je, ada banyak ni. Tuan-tuan belajar je dulu. Ada banyak ni, sampai 12 video. Lepas dah mahir, baru pergi video coaching. Video coaching ni, ni semua subscribers yang dah join saya. So tekan join. Lepas tu nanti boleh subscribe. Nak RM50 sebulan. Ataupun supporters kalau nak lagi lebih boleh 100. Okay. So ini semua video coaching. Dan benda ni saya tak tahu. Saya masih tak pasti sampai bila saya boleh buat
bagi coaching macam ni sebab saya sekarang ni makin sibuk dengan F&B saya dan kilang saya. So saya cuba yang terbaik lah untuk share sebelum saya off untuk trade ajar ni. Saya cuba, okay. Okay, so kita akan start dulu dengan goal. Yang atas ni, tentu ada tuan yang tanya goal tadi. Okay tuan, kenapa yang goal? Okay, kenapa dengan goal? Tuan ada yang kena lipat ke? Siapa ada soalan boleh tolong tunjukkan. Kalau tuan-tuan kena lipat pun boleh beritahu. Okay, goal. Lepas ni kita tengok EJ. Lepas tu baru kita tengok soalan kawan kita ni, Sazwan, Kanada GPY. Okay, so macam mana apa soalan tuan tentang goal ni? Nak fokus ke ataupun apa? Tuan nak fokus ke ataupun nak postmortem tuan punya silap? Atau masih ragu-ragu kat mana nak pergerakan tu? Okay, UJ pun kita buat last kali UJ. Okay, UJ. Okay, kita tengok goal. Okay. Sekarang ni kita tengok. Ini yang dulu lah, kalau tuan-tuan tengok fokus saya dah beritahu kat mana sini semua. Dia tak buat arah kukuh untuk sell lagi. So monthly tak ada lagi arah kukuh sell. Okay, tengok weekly. Weekly ada arah kukuh sell kat sini. So kat sini dia bagi entry. Nak confirm ke tak confirm, kita perlu tengok kat daily. So daily ada tak confirm, ada confirm kat sini. Arah kukuh sell. Nampak ni. So bila ada arah kukuh sell, kenapa price naik sikit? Sebab dia tak langgar seperti basic, iaitu MA5. Kadang-kadang kalau dia langgar, kadang-kadang dia tak langgar. Kalau tak langgar, tuan-tuan kena tengok video ni. Video rent yang tak sampai kat sini. Kenapa dia tak langgar? Ada kat sini. Ada sebab dia tak langgar. So itu saya dah beritahu dalam video kat sini. Okay, so kita tengok H4. So H4. Ni ada Roku sell ni rent betul. Rent sell. Okay, so persoalannya. Boleh tak tuan-tuan masuk M15 ke H1 ke H4? Persoalannya kat situ bahaya sebab tuan first kali tuan tengok dekat monthly betul, weekly, kat daily. Sebab tu tuan dah tak perlu tengok M15 sebab dia punya M15 ni risiko. Jadi dia buat ada buy, dia buat ada sell macam ni. Nampak? Sebab tu pening. Sebab apa? Sebab dia dah start main monthly. Terlalu besar. So apa yang ada kat H4? Okay. Ini ada arah kukuh dengan momentum. Sini re-entry. Okay, tengok H1. So ini adalah entry yang terus lah kalau ikut H1. So ni arah kukuh sell, kita re-entry sell sini. Tapi kita akan cut loss dekat H1 juga. Kalau dia tak buat arah kukuh baik sini, kita jangan cut loss. So kita dah ada SOP. Kita cut loss bila ada kinesis arah kukuh buy H1. Ini wajib ni. Ini yang buat masalah tuan-tuan kalau tuan-tuan tak buat cut loss, tuan-tuan tak ada SOP yang untuk cut loss. So ini yang first. Apa yang tuan ada? Bila nampak ni H1 ni dia buat arah kukuh buy, cut loss. Jangan tengok, tutup mata. Cut loss je. Sebab apa? Sebab risiko. Sebab dia boleh naik buat arah kukuh buy pula kat sini. Walaupun dia ni re-entry. So H1 dia bagi yang terkini. So tuan entry sini. Entry dia langgar M5, entry. Tapi tiba dia buat arah kukuh buy. Wajib cut loss. Jangan fikir apa-apa lah. Okay. Itu untuk goal. Sebab sekarang dia main time frame besar. Bila tengok macam ni yang pening ni. Ini arah kukuh sell ni tempat entry. Bila kita tengok macam ni, so kita dah tak ada SOP nak ikut time frame kecil. Kita akan tengok bila ada arah kukuh mesti ada entry sell. Ini yang tuan terus bantai sell ni. Padahal kita dah tengok H4, H1 daily. Ni sebab apa daily arah kukuh ni jadi sebab jadi entry yang tak sampai dan melengkapkan ni arah kukuh sell ni dah bagi entry. So destinasi dia mana? Dia boleh jadi first low BB untuk TP luar. Tapi biasanya babat TP ni memang saya tak galakkan. Sebab apa? Sebab bila ada arah kukuh sell macam ni, contoh arah kukuh sell turun, jangan fikir TP dah time frame. Kita akan TP bila ada arah awal sini. Sini kita akan TP. So kalau tuan TP kat sini dah rugi lah. Padahal dia boleh dapat banyak lagi. So macam ni at least banyak lah juga dapat. Ataupun nak paling cantik kat sini lah. Iaitu time frame bawah dia pecah MA50. Macam ni. Nampak ni. Pecah MA50 TP.
Okay, sebab tu dia turun. Kalau tuan TP awal, menangis lah, rugi. So kalau tuan yang dah tahu ZZL ni, memang tahu lah. Memang student normali. Okay, tapi tak apa, boleh belajar. Okay, tapi zone zero loss pun jangan berharap sangat lah. Kadang-kadang boleh jadi, kadang tak boleh jadi. Sebab tu kita kena confirmkan dulu betul-betul dan yakin dengan kita punya analisa dan ada SOP untuk cut loss. Contoh macam ni, Arago sell, TRNT sell, biar je. Bila ada Arago buy, kita akan cut loss. Tapi bila dia turun, kita akan TP bila apa? Bila ada arah awal macam ni, nampak ni. Ni Arago sell nampak, dia turun. So kita macam tengok dia reject ni, kita dah TP. Macam ni dia reject, kita dah TP. Kan rugi. Dia reject ni, kita TP. Padahal dia turun lagi. Betul kat sini. Arah awal barulah TP. Kalau kita tak TP, dia tolak balik. Tak apa ni, dia turun balik, dah start dah. Perasaan berharap. Tak apa ni, nanti ada Arago sell ni. Dia reject ni. Lepas tu dia naik boleh. Tak apalah, tunggu dekat bawah ni lah. Bawah gini. Sekali naik, dah rugi lah. Dah langgar cut loss, lagi teruk. Tuan-tuan tiba sampai sini, baru nak cut loss. Kan dah rugi tu. Padahal entry dah cantik kat sini. So apa yang ada, ambil dulu. Kembangkan account. Okay, itu untuk goal. Okay, clear goal. So kita tengok EJ pula. Untuk EJ. EJ kat sini. Okay, sama EJ kat sini, tengok BB dia. Dia tak menjenah-menjenah. Dia tak menaik. Tiba-tiba dia melengkuk pula je ni. Melengkuk je ni. Bila melengkuk, cuba tengok apa yang ada kat sini. Dia turun. Sekarang ni, dia melengkuk. Melengkuk sini. So maksudnya dia macam nak berehat sekejap. Dan masa sama kita tengok. Kat sini dia ada apa? Dia ada momentum. Dia mesti, bila ada momentum ni, dia mesti nak turun balik. Sebab apa? Sebab dia dah naik, dia mesti kena pullback ABC. So bila nak pullback ABC, dia reject to BB. Adakah H4 Arago sell? Itu persoalannya. Sebab apa-apa kalau tuan-tuan risau pastikan H4 kena ada Arago sell. Waalaikumsalam iPad. Okay, so sekarang ni Arago sell ada. So sekarang ni macam mana? Adakah dia Arago buy? Kadang-kadang dia buat Arago buy lagi sekali. Dia saja buat double top. Dia buat double top. Lepas tu bila ada Arago sell lagi satu, baru cantik. Baru cantik untuk sell. Pasti kan confirm mesti kena ada pattern yang saya cakap ni. Pattern. Bila ada Arago sell, tuan-tuan akan nampak 4 pattern ni. So dekat video coaching saya ni ada. Okay. So sekarang ni macam mana? Daily ni dia macam anti-buy masih lagi on. Anti-buy masih lagi on. Sebab apa? Sebab dia tak ada Arago sell lagi. Sebab tu kita tengok daily. So H4. Kemungkinan dia buat Arago buy. Maksud dia akan naik lah. Dia akan naik sini. Dia akan naik sini Arago sebab ni anti-buy. Tapi kalau H4 dia sampai Arago buy, dia test balik top BB. Waktu dia buat Arago sell, itu tuan-tuan boleh masuk. Okay. Okay, so clear EJ. Okay, sekarang kita tengok Syazwan. Kan ada GPY. Okay, kita tengok soalan dia. Kan ada GPY, ada tanda kenaikan sebab H4 candlestick Arago buy. Okay. Tapi sama dia nak turun MA5 10 low H4 atau show untuk entry. Okey, ini soalannya signal dah ada kan? Signal dah ada. Sekarang ni memang standby nak entry. Sebab tu kita kena ada tu. Sebab apa kita kena ada? Sebab tu kita kena ada pattern tu. Bila ada Arago buy ni, okey. So tuan-tuan tak tahu dia nak pergi kat MA5 low ni ke ataupun tuan tak tahu dia nak pergi kat sini, betul tak? Betul Itu soalan dia, betul. So bila tuan keliru macam ni, tuan perlu tahu. First kali, basicnya dia akan test dekat low sini. Kadang-kadang dia tak test kat sini. Dia akan pergi kat renti yang kat sini, iaitu renti yang tak sampai. Secara teknikal dia, secara asalnya teknik ni, bila dia Arago buy, dia akan turun dekat MA5, betul. Itu macam tuan-tuan punya pemahaman lah, memang betul. Tapi tuan keliru. Sama ada dia sampai ke tak sampai, betul tak? Sama ada dia sampai ke kat sini.
Sebab tu video tu saya dah terang kat sini. Bila jumpa arah kukuh, dah ada 4 pattern. Bila tak jumpa ataupun dia masuk ranking yang tak sampai. Sebab dia tak jadi, dia tak pergi ke apa? Dia tak pergi ke ME5 low. Dia langgar sini ya, dia tak sampai pun, dia turun sikit ke, tak langgar ni pun, dia turun naik. Itu yang tuan-tuan kena tengok dua video ni. Dan lagi satu, kalau time frame H1 ni tiba-tiba dia buat arah kukuh sell, time ni yang tuan kena tahu valid tak valid arah kukuh ni. Kat sini saya dah terangkan detailsnya. Okey, detailsnya kat situ. So ada valid tak valid. So kalau tuan-tuan ikut je video, insya-Allah boleh faham. Okey, so sekarang ni biasanya kalau ada arah kukuh ni dia akan jadi macam ni. Main dulu sementara ME5 nak dekat-dekat dia. Bila dekat-dekat dia, tengok time H1. Ada apa? Dia main macam ni. Ada kukuh sell, ada kukuh buy, ada kukuh sell, ada kukuh buy. Sebab tu bila jumpa macam ni, ada kukuh sell tuan tak akan layan. Tuan tak akan layan. So tapi bila dia jumpa, dia buat ada kukuh buy balik, itu yang dinamakan setup 100%. Yang saya ada ajar juga kat sini. Ni kalau tuan-tuan gabungkan cara mainan dia ni, tuan boleh nampak semua game dalam. Okey, waktu kat sini bila dah jumpa macam ni, baru boleh pergi time frame 15. Sana. Ni setup 100%, waktu ada sini, time ni baru boleh pergi N15. Tengok ada setup apa. Nampak ni. Setup 100% gak kat sini. Ada arah kukuh buy. So bila ada arah kukuh buy ni yang tuan biar je, hold. Sebab apa? Sebab dia sini ada ranty. So macam ni tuan nak cut loss. Kan kat sini arah kukuh buy kan. So signal kat sini. So berpandu signal ni juga. So bila ada arah kukuh sell, tuan wajib cut loss. Perlu. Dia tutup mata, terus cut loss. So macam TP macam saya beritahu tadi, arah awal. Ni dah cukup ni. Tapi kalau tuan-tuan lebih sonok dapat yang maksimum, carilah kawasan-kawasan macam ni. Atau ada reject ke, ada merah satu, dah TP. Tak payah tunggu arah awal lah. So ni untuk TP dan untuk cut loss, mesti ada arah sell. Sekarang dia tak ada arah sell. Tak ada. So macam ni dia nak turun? No, dia naik. So dapat duit. Sama kat macam ni, arah sell. Ada tak arah buy? Ada tak? Mana ada? Betul tak? Tak ada arah buy. So macam ni nak naik? Kat sini baru ada. Baru dah start nak untuk naik balik. So kat sini ada macam orang cakap setup yang mantap kat sini, yang M5, 10 dan MBB kat sini. So tengok H1 kat sini. So kalau tuan tak yakin, tuan tunggu ni. Argo sell. Sebab apa? Sebab dia ada setup 100% yang saya ajar dalam video coaching. Game dalam sini. Ni saya mungkin sampai bulan 12 kot. Video coaching yang saya biarkan kat sini. So tuan-tuan boleh tengok dulu. Okay, so clear. Clear Canada GBY. Okay, so ada banyak soalan ni. So saya memang tak lama sangat. So saya esok saya kena banyak buat kerja ni. So saya akan pilih soalan-soalan yang tuan-tuan inilah soalan tanya. So saya tengok ni, kalau sell di top BB okey juga. Kena tunggu arah kukuh sell baru kita cut loss lah seeloknya. Kalau ada momentum macam ni, kalau kita cut loss rugi, kena tunggu ada arah kukuh sell. Kadang dia buat arah awal kita dah cut loss padahal dia boleh naik lagi. Tapi itu untuk TP lah. Macam ni. Sebab ni. Kalau tuan tengok macam ni, tuan katakan tuan rank sini arah kukuh buy. Ada tak arah kukuh sell? Tak ada. Berapa tuan nak cut loss? Ada arah awal tak? Tak ada mak. Suhul sampai ada arah kukuh sell ataupun arah awal. Ada? Tak ada. So macam mana tu? Okay. So clear Okay, so kita akan pergi ke SBO. Canada GPY semua semua yang pair lain tu nanti saya ni lah buat dekat fokus. So apa tadi tuan nak tanya? Nanti saya akan buat dah untuk dekat fokus nanti, mungkin esok ke. So kita akan pergi ke SCPO. Mana PP yang saya tak recap ni, saya akan ni saya akan buat kat fokus. Okay. UJ.
Okay, so 4 ni saya akan buat. Okay, so sekarang kita pergi ke SCBO. Siapa trader SCBO? So tuan-tuan memang geng saya lah ni. So SCBO, apa soalannya Izzat Ibrahim? Apa soalan SCBO? Nampak? Sama je dengan forex, tak ada beza. Sama je. Cuma nak backtest, nak faham tak faham tu, tuan perlukan forex. Sebab kalau tuan, sebab SCBO tak ada demo. SCBO tak ada demo. Okay, kalau tuan scalping. Scalping perlu, bila scalping, bila nama scalping perlu ke M15, M5, iaitu M15 punya signal, M5 punya entry. Itu definisi untuk scalping SBO. Contoh dia macam ni. Ada Arauco sell. Okay. Sini. Tempat entry. Okay, tempat entry. So, dekat tempat entry sini. Masa ni lah tengok M1. So, macam saya cakap, syarat dia mesti 3 time frame. Mesti 3 time frame. Kalau walaupun macam mana pun 3 time frame untuk menentukan. Dia tak boleh 2 time frame ke, kecuali time frame besar. Kalau time kecil kena 3 gak. Okay, so macam ni. Nampak ni. Ada Arauco sell kat sini. Time ni lah masuk. Sebab apa masuk? Sebab N15, N5 dah bagi signal. Tapi kalau siapa yang swing H1, nampak je N15, dia terus masuk. Sebab dia setup 100% kat situ. Okay. So direction untuk SBO. Okay. Esok dia dah close ni. Momentum. Ikut pemerhatian tuan-tuan lah. Kalau setiap kali ada 3 candle besar ni, dia takkan dah tak ada ABC. Dia mesti kena ada ABC. Naik. Baru dia turun. Okay. Tapi ini signal yang kuat untuk turun. Tapi kena tahu. Kat sini ada MACD. So kita tandakan dulu MACD kat sini. Kat sini pun ada ABC. So kalau dia naik pun sampai sini dia langgar untuk tendang sekejap. Kat sini boleh. Sebelum dia buat Arauco sell untuk monthly. Okay. Jangan lupa ni SBO 02, SBO 01 ni kena tengok. Okay. Sebab kadang yang ni dah touch, yang ni belum. Sekarang dia boleh rejection untuk buy untuk minggu depan. Okay. So sekarang ni memang ni cantik untuk sell. Memang bagi saya ni sell memang cantik. Tapi dia akan naik dulu untuk pullback. Kalau dia langgar MA5 kat sini, lagi cantik. Time tu memang lazat betul lah kalau swing. Itu memang saya tunggu. Tapi kita jangan berharap dan terlalu yakin yang dia akan sell. Kemungkinan dia boleh naik situ, waktu dia buat Arauco buy pula. Mematikan. Sebab apa? Sebab dia langgar MACD. Itu kena ingat juga. Sebab tu kita tak main monthly, weekly, daily. Kita akan main H1, N15, N5. Kita sebab intraday sebab kalau nak swing, risiko dia tinggi. Perlu ada modal besar. Okay, so sekarang macam ni. So kemungkinan bila ada ni, dia boleh jadi renti yang tak sampai kat sini. Renti tak sampai. So dia akan langgar M5 low ni. Okay, kat H4 ni, dia akan buat Arauco buy. Kalau dia buat Arauco sell, baru cantik. So sekarang ni macam mana? Sekarang ni nampak ni. Sekejap saya padam dulu. Sekarang ni dia ada dominan kat sini. Dominan maksud apa? MACD. Market dah hilang volume. Dia dah turun. Dia dah MACD jadi sini. So volume dah tak ada. Dia dah main sini. Dia dah main sini. Okay. Dia dah main sini. So daily. Ini pun ada dominan kat time frame dia tersendiri. Nampak? Dia pun ada time frame dia sendiri. Kat dalam ni ada time frame dia, kat sini ada time frame dia. 1, 2, 3. So keputusan dia kat mana untuk daily ni? Minggu ni, hari Isnin, Selasa, Rabu keputusan dia. Sama ada dia akan pecah sini ataupun pecah bawah. Tapi sekarang ni kita dah tahu dia momentum boleh bagi re-entry. So kalau dia pecah atas, kita boleh tarik Fibo. Tadi ni dia nak ke mana? Mungkin ke MACD. Itu result yang kita akan jumpa bila dia pecah lah. Sekarang ni dia tak pecah. So dia boleh main, bila dia tak pecah ni, dia boleh jadi re-entry. Okay, dia boleh re-entry.
Okay, sebab tu saya cakap dia boleh jadi renti yang tak sampai kat sini. Okay. Tapi dia tak langgar ni, dia kena langgar dulu. Bila esok mungkin esok market open, dia langgar sikit sini, kat sini H4 nak tahu dia buat apa. So sekarang ni mengikut time frame kecil, sekarang itu kita ikut time frame besar, ikut time frame kecil. Ikut time frame kecil. H1 ni ada arah kukuh, buy. Okay, kita dah tanda sini lah tempat dia. Bila ada arah kukuh buy, kita akan buy dulu sebab dia H1. Tapi bila dia buat arah kukuh sell, barulah dia set up untuk 100% dekat sini. Dia akan dia akan turun. Benda ni boleh nampak kat mana? Dekat tenaga. Nampak ni. Sama tak? Kat Bursa Malaysia, kat tenaga berhad. Nampak ni, apa jadi? So tenaga dia boleh buat macam tu juga. So keputusan dia kalau dekat kalau dekat SPO ni dia boleh jadi macam tenaga lah. Nampak ni, dia turun. Sama juga dengan soybean. So kita punya market ni dengan soybean ni lebih kurang. So kalau soybean pagi tu dia naik ke apa, kita jangan lupa perhatikan dia juga. Kalau downtrend, SPO pun downtrend macam tu. Kita kena ikut. Okay, sekarang ni dia turun Ni soybean. So nampak ni, dia ada kukuh buy. So SPO kita apa? Ada kukuh buy. So kita kena buat apa ni? Kita kena buy lah. Kita tunggu kalau ada signal buy, kena buy. So macam mana nak buy dia? Kita tunggu setup 15. So tapi 15 ekstrim. Yang ni kita tak boleh masuk. Kita tak boleh terus masuk. Ini yang kita kena perlu tengok pemerhatian kita sendiri. Apa jadi? Katakanlah dia buat arah kukuh sell sini. Kita perlu tunggu ada arah kukuh buy. Untuk jadikan dia touch kat sini. So dia akan jadi echo. Dia touch, dia naik. So maksud dia sama juga macam ni. Ni ada arah kukuh sell. Sini dia langgar sini. Nampak time frame dia? Nampak ni, dia buat apa? Dia buat arah kukuh buy. So kita kena tunggu arah kukuh sell. So adakah sama tak macam ni? Sama juga dunia ni. Dia arah kukuh buy. So kalau macam katakanlah esok L15 ni dia buat arah kukuh sell, kita tengok. Kalau dia buat arah kukuh buy lagi, kita akan masuk buy. Sebab apa? H1 ni ada arah kukuh sell dan BB dia mendatar macam ni. Nampak ni BB dia. Nampak kan beza dia, BB dia mendatar? Kalau tuan-tuan tengok yang ni arah kukuh buy juga. Tapi kenapa dia tak ni? Nampak ni. Dia menjunam, nampak? Nampak ni, dia punya BB dia. Dia menjunam. Dia menjunam. Nampak ni, dia menjunam. Yang ni pun menjunam. Dia punya ni, nampak? Dia punya keadaan BB dia. Kat sini. Tapi bila kat sini, tengok apa jadi. Dia mendatar pula tiba-tiba. Mendatar ni yang mengatakan yang market dah relax. Dia tenang lah. So arah kukuh ni kita boleh pandang. Macam ni kita boleh pandang ni arah kukuh ni. Weh, ni tak boleh ni fake ni. Sebab tu dia turun macam ni. Tapi dalam masa sama, dia melawan balik. Arah kukuh buy. Masa ni yang kita akan tengok. Oh, market dah tenang ni. Downtrend dah macam dah ready untuk pull back. Bukannya downtrend dah habis. Downtrend ready untuk pull back. So dalam SPO pull back ke apa, kita boleh naik. Kita boleh ambil. Sebab dia punya 1 point tu RM25. Rugi kalau tak ambil. So macam saya cakap tadi, nak masuk macam ni esok takut dia gap bawah. Tapi kalau dia gap bawah sini, dia matikan arah kukuh sell ni. So tuan tunggu dia anti kat M15. Masuk balik. So M15, macam mana tuan-tuan boleh nampak dia pattern ni macam mana? Ni semua ni. Semua ni. Tuan screenshot. Tuan dah tanda screenshot. Tengok dia punya karakter dia macam mana, bentuk dia. Lepas tu tampal dalam satu buku ke, tengok ulang-ulang. Oh ni lepas ni akan jadi pattern macam ni. Lepas ni akan jadi pattern macam ni. So dalam lama tuan mahir lah, boleh nampak. Tuan kena tengok, kena screenshot. Baru tuan boleh tahu yang dia akan jadi. So ini bagi saya, kita akan tengok dulu H1 ni macam mana. Kemungkinan buy boleh jadi, kemudian sell pun dia untuk re-entry momentum masih ada lagi. So ini downtrend yang kuat downtrend kuat sangat. Sebab dia umpama macam ni. Dia umpama macam tenaga. Macam ni lah. Momentum sini. Kita ingat dia dominan sini. Kita ingat dia dominan 1, 2, 3. Lepas tu time yang ni pecah. 1, 2, 3 yang ni pecah. Sekali nak dia turun. So kita akan tunggu lah. Okay. Maksud dia,
EP entry apa? Saya kalau entry saya akan masuk M15. Kalau saya nak scalping saya masuk M1. Tapi tuan-tuan janganlah masuk M1, masuk at least M5 lah. So M15 ni saya akan tengok sama ada dia buat arah kukus. Kalau dia buat arah kukus sell, saya tunggu dia buat arah kukus buy. Baru saya masuk. Sebab apa? Sebab H1 punya red entry. Ataupun kalau tuan nak jenis masuk sebab dia dah langgar red entry, bila price langgar ke MA5, tuan red entry. Tapi bila dia buat arah kukus sell, dia mati terus, wajib kat loss. Itu risiko lain pula. Tuan-tuan ready untuk hilang duit kat sini. Sebab kemungkinan dia touch je. Sekali tiba, dia buat arah kukus sell. Itu yang kena tu. So seeloknya N15 ni. Tengok dia buat apa. Tapi ni ekstrim Takut dia buat arah kukuh sell baru. Bila dia buat arah kukuh sell baru tuan boleh masuk. Bila tuan masuk kat sini, time ni ada red entry yang sampai dengan tak sampai. Tapi kalau tuan nak masuk terus pun boleh juga. Sebab H4 ni nampaknya trend dia memang strong gila. Dah kat sebulan dah strong daripada sini. Turun. Okay. So kalau tuan main FPO pun boleh main macam forex ke. Satu account swing, satu account scalping, satu account full margin. So dalam FPO boleh buat dalam 3 account lah. Tuan-tuan kena tanya remiser tuan-tuan lah. Kalau pakai remiser saya boleh. Dia boleh tolong buatkan. Okay, so macam ni lah. Kita akan tengok yang ni. Esok lah kita tengok. Saya pun tak sabar nak tengok esok apa jadi ni. Saya pun tak sabar nak tengok apa jadi. Okay. So harapan saya biarlah dia pull back dulu. Bila dia pull back dulu, kita dapat renti kat sini ke. Dapatlah swing balik. Dapatlah join balik. Tapi macam saya cakap tadi, kalau bila dia dapat renti, katakan renti kat H1 ada co-sell sini. So cut loss bila ada arah awal sini. Tu sini renti balik. Cut loss bila ada arah awal. Jangan cut loss terus jangan TP time ada arah awal. Jangan bila nampak momentum dah sampai sini terus TP. Rugi sangat. Rugi sangat. Sebab kita biasalah kita tengok duit dah banyak bila tuan entry kat sini. Sekali sampai sini dah 278 point. So dah ada 6,000. Lepas tu ramai mata, uish dah 6,000 TP. Padahal kalau tuan sabar sikit boleh sampai sini. Daripada 6,000 kalau kat sini boleh dapat dalam 689. Boleh dapat 17,000. Daripada 6,000, 11,000 extra kat sini. Disebabkan tuan tak TP tu. Sama juga macam ni. Kalau tak TP. So jangan risau, saya slow. Okay, itu je kelas malam ni. Fokus dan postmortem. Kita akan sambung bila saya free nanti. Saya akan beritahu awal dan channel. Okay, so jangan lupa kalau nak support saya, boleh support saya dekat sini lah. Okay. Saya orang Selangor, orang KL. Tapi kampung Melaka. Okay. So jumpa lagi. Tuan, jangan lupa ulang-ulang video ni. Mungkin saya tak tahu lagi bila lagi saya akan stand video ni. Sebab kalau saya busy, saya tak boleh nak bagi komitmen. So mungkin saya akan close yang membership ni. Sebab nanti orang fikir saya ni pula buat tak ada support pula ke apa kan. Okay. So jangan tengok dulu ni ulang. Okay. Sama-sama. So selamat malam. Dan video ni saya akan upload dekat YouTube. Nanti tuan-tuan boleh ulang balik lah kalau nak tengok Nanti saya beritahu kat channel lepas saya dah upload. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Stay safe.